Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita sambung lagi perbahasan kita tentang hadis yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya hanya saja amalan itu dengan niat. Kita telah sebut sebahagian daripada perbincangan para ulama terhadap hadis ini. Kerana hadis ini dianggap hadis yang sangat besar. Bahkan kebanyakan ulama menganggap hadis inilah hadis yang paling utama di dalam Islam. Hadis yang paling utama. Para ulama kadang-kala menghimpunkan banyak hadis. Mereka himpun 2-3 hadis, ada yang himpun 3, ada yang bagi tahu 4 hadis utama, 3 hadis utama, 5 hadis utama. Tapi semua mereka yang mengumpulkan hadis utama akan memasukkan yang paling utama, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya saja amalan itu dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya bagi setiap orang itu apa yang dia niatkan. Di kalangan para ulama ada yang menyatakan innamal a'malu binniyat separuh daripada Islam. Sebab manusia ini ada 2. Pertama amalan batin, kemudian amalan zahir. Amalan batin dalam diri dia diwakili, ditafsirkan oleh hadis innamal a'malu binniyat. Sebahagian mereka menyebut ini rubu', 1/4 daripada Islam. Sebahagian menyebut hadis ini 1/3 daripada Islam. Duduk dalam hadis ni. Sebahagian menyebut 1/2 daripada Islam. Al-Imam Abu Dawud As-Sajistani. Abu Dawud As-Sajistani adalah, kita selalu baca kitab Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Sajistani dia sebut dalam tulisan dia tentang innamal a'malu binniyat ini. Abu Dawud kata, dia cerita tentang buku dia, Sunan Abi Dawud. Sunan Abi Dawud. Daud. Kita orang Melayu ni tak ramai dah orang nama Daud sekarang. Kalau kita buat nama anak kita Daud, dia panggil dia Daud. Kan? Tu pun mujuk kan. Lah kali Daud. Dia sahibus sunan. Tuan punya kitab sunan. Ada 6 sunan utama yang menjadi rujukan kepada amalan-amalan Islam. Sahihul Bukhari lagi, Sahihul Muslim lagi, An-Nasa'i, Sunan An-Nasa'i. Sunan Nasa'i ni dia ada 2, Sunan Al-Kubra dengan Sunan As-Sughra. Yang Sughra tu dia panggil Al-Mujtaba, dia himpun hadis-hadis daripada Sunan Al-Kubra. Hak kita sebut ni hak tadilah, Sunan An-Nasa'i yang As-Sughra tu. Sunan An-Nasa'i berapa dah? 3 lagi. At-Tirmidzi berapa? 4. Abu Dawud berapa? 5. Last kali Ibnu Majah. Di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, hadis-hadis mereka boleh dikatakan kesemuanya sahih. Walaupun ada 1-2 hadis yang dipertikaikan oleh para ulama dalam Bukhari dan juga di dalam Muslim. Dalam Abu Dawud bukan semua hadisnya sahih.
Demikian juga dalam Tirmizi. Dalam semua yang 6 tu, yang paling banyak hadis dhaif dan ada yang palsu ialah Ibnu Majah. Ibnu Majah. Sebab itu ulama-ulama hadis, kalau hanya Ibnu Majah yang riwayat, dia panggil tafarrud Ibnu Majah, bersendirian Ibnu Majah dalam meriwayat, dia orang suruh kita double check, dibimbangi ia dhaif. Dibimbangi ia dhaif. Walaupun tidak semua keadaan, tapi secara umumnya demikian. Abu Dawud dia sebut di dalam sunan dia kata, katabtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 500,000 hadis. Aku tulis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam 500,000 hadis. 500,000 hadis. Ni nak kena tahu juga ni. Kadang-kadang orang zaman lah syok cakap kan. Dia kata imam ni hafal 1,000,000 hadis. Adakah 1,000,000 hadis? 1,000,000 ni. Sebenarnya hadis tu sendiri tak ada sampai 1,000,000. 500,000 pun tak ada. Yang jadi banyak nampak hadis ni bukan hadis. Dia punya jalan, sanad dia. Satu hadis tu kadang-kadang dia ada sampai 5-6 sanad, 10 sanad. Tu tak campur dengan hak dhaif lagi. Hadis tu satu saja. Innamal a'malu binniyat ni saja dia ada berapa puluh rawi. Jadi bila campur hak tu yang jadi ratus, yang menjadi ratus ribu tu. Kalau hadis tu saja tak banyak. Hadis tu saja tak banyak. Ini disebut oleh Al-Imam Ibnul Jauzi dalam Saidul Khatir tentang kesalahan sangkaan setengah orang yang diingat hadis Nabi ada ratus-ratus ribu sampai juta-juta. Itu bukan hadis, sebenarnya sanad. Sanad ni rangkaian perawi tu. Hak nak mai daripada, umpamanya kalau hadis tu ada 5 orang riwayat, sekurang-kurangnya 5 jalan sanad. Kalau Bukhari dan Muslim riwayat, dah ada 2 sanad, hadis baru 1. Sanad ni rangkaian rawi. Kata dia, "Wantaqabtu minha ma tadammana hadzal kitab." Aku pilih daripada 500,000 tu, aku bubuh dalam apa yang ada dalam kitab yang ni, iaitu kitab Sunan As-Sunan, iaitu Sunan Abi Daud. Pasal apa dia nama kitab Sunan? Pasal dia susun ikut tajuk-tajuk sunnah. Tajuk-tajuk. Pertama Nabi buat yang ni. Dia main macam tajuk-tajuk fiqh. Walaupun kadang-kadang ada masuk juga tajuk-tajuk akidah, tapi dia secara bertajuk. Wa jama'tu fi 4,800. Aku himpun dalam kitab aku ini, dia kata 4,800 hadis. Wa yakfi lil insan ladaihi min dhalika 4 hadis. Tapi dia kata sebenarnya untuk orang betul-betul nak pegang, nak hayati ni cukup 4 hadis. Weh, dari ribu-ribu tu. Abu Dawud kata cukup 4 hadis. Bukan maksud hadis lain tu tak perlu. Tapi kalau pegang 4 hadis ni, kemaslah kalau pegang sungguh-sungguh. Yang pertama kata Abu Daud, innamal a'malu binniyat. Itu saya nak ceritanya. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja amalan itu berdasarkan niat. Amalan itu dengan niat. Yang kedua, tak kita syarah dalam kuliah amai. Min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Nanti kita akan syarah dia ni. Tanda baik Islam satu orang tu, dia tinggalkan benda yang tak ada kaitan dengan dia. Ni semua benda hak susah nak buat. Pertama, kalau orang tu boleh perbetul niat, Islam dia okey. Kedua, mungkin niat betul, tapi hang jangan masuk campur benda hak tak kaitan dengan. Yang ni kata Abu Daud yang kedua. Yang ketiga kata Abu Daud, la yakunu mu'min mu'minan hatta yarda li akhihi illa ma yarda, hatta la yarda li akhihi illa ma yarda li nafsihi. Sama hadis, la yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maksudnya satu orang tak jadi mukmin sehingga dia tak redha untuk saudara mukmin dia, melainkan apa yang dia redha untuk diri dia. Hak ketiga kata dia. Yang tu yang ketiga. Yang nombor 4, al-halalul bayin wal haramul bayin. Halal pun jelas,
hak haram pun jelas. Yang mana kita akan syarahkan hadis-hadis ini apabila kuliah-kuliah yang akan datang. Hak saya nak ceritanya bukan cerita tu. Saya nak ceritanya apa? Ulama-ulama kata, ulama-ulama hadis, mereka buat kesimpulan bahawasanya apa? Hadis paling utama ni, hadis apa? Innamal a'malu binniyat. Artinya kalau satu orang ni pegang kemah hadis innamal a'malu binniyat ni, separuh Islam dia ataupun 1/3 Islam dia ataupun 1/4 Islam dia kemahlah. Cuma kita nak faham apakah maksud innamal a'malu binniyat. Dan kita telah syarahkan tentang innamal a'malu binniyat. Imam Syafi'i dia sebut dalam karya dia kata innamal a'malu binniyat ni masuk sekurang-kurangnya 70 bab hukum hakam syarak. Bab, bukan 70 masalah, 70 bab. Semua bab ada innamal a'malu binniyat. Kita mengaji fiqh pun semua. Semayang, rukun yang pertama apa? Niat. Apa lagi? Puasa, rukun yang pertama apa? Niat. Haji, rukun yang pertama apa? Niat. Semua niat. Semayang, rukun yang pertama apa? Usalli kita. Niat. Bukan lafaz, niat. Okey. Para ulama di kalangan mereka ada yang oleh kerana tengok hadis ni Sayyidina Umar khutbah di atas mimbar tu baca innamal a'malu binniyat. Lalu mereka cadangkan siapa-siapa hak tulis kitab, letaklah hadis yang pertama sekali innamal a'malu binniyat. Siapa yang cadang benda ni? Antaranya Abu Sa'id Abdul Rahman bin Mahdi. Abu Sa'id Abdul Rahman bin Mahdi, tentu kadang-kadang dengar saya ceramah ni kan, kuliah kan, banyak nama tak ingat tak apa, kerap-kerap dengar esok ingat. Ini nama orang saleh. Kita nama pelik-pelik pemain bola boleh hafal boleh kan. Ni nama orang saleh. Abu Sa'id Abdul Rahman bin Mahdi ni adalah antara guru Al-Imam Syafi'i. Dia yang cadang kepada Al-Imam Syafi'i supaya tulis kitab Ar-Risalah. Kadang-kadang orang kita, aku mazhab Syafi'i dia pun tak tahu Imam Syafi'i tulis buku apa kan. Syafi'i kampung dia lah kan. Imam Syafi'i ni imam, ada karya dia, kena baca karya dia baru tahu apa mazhab dia. Kata dia, law sanaftu kitaban bada'tu fi awwali kulli babin minhu bi hadisi innamal a'malu binniyat. Kalau aku karang kitab lah, aku nak mula semua bab hak awal sekali nak bubuh innamal a'malu binniyat. Oleh kerana cadangan dia ni telah menjadi macam tradisi, menyebabkan kita baca kebanyakan buku hadis dan buku para ulama letak awal-awal hadis innamal a'malu binniyat, walaupun nampak dari segi tajuk tu tak berapa nak kena, tapi dia letak hadis tu supaya nak perbetul apa? Niat dia, dan nak perbetulkan niat apa? Niat orang yang baca. Niat orang yang baca. Hatta Al-Imam Nawawi dia syarat, dia tulis kitab Majmu', dia masukkan kitab Majmu', kitab fiqh, dia juga masukkan innamal a'malu binniyat. Ini penting. Imam Sufyan Ats-Tsauri kata, Sufyan Ats-Tsauri kata, kanu, ni para sahabat orang soleh, kanu yata'allamuna an-niyyah lil amal kama yata'allamuna al-amal. Dulu mereka orang soleh belajar macam mana nak niat ni supaya jadi betul, seperti mana mereka belajar amalan. Mereka belajar niat untuk amal seperti mana mereka belajar amal. Kita kadang-kadang tak tekan benda ni. Kita pergi belajar, katalah kita pergi belajar bab semayang, cerita bab semayang, anak kita pun semayang, tapi kita miss tajuk tentang niat. Dia pergi semayang tapi niat dia tak apa elok. Sebab itu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia tulis kitab Ihya Ulumuddin. Walaupun dalam Ihya Ulumuddin tu banyaklah hadis dhaif pun ada, palsu pun ada, tapi niat Al-Imam Al-Ghazali
Tujuannya ialah nak hidup balik hakikat agama ni. Akhirnya agama ni jadi pergerakan, perbuatan yang tak ada ruh. Tak dihidupkan maksud agama. Semayang macam kita lah, macam saya, mungkin tuan-tuan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tanya balik, tadi tu imam baca surah apa rakaat kedua? Tak tahu, aku pun tak perasan. Duk teringat kata anak aku nak balik minggu depan. Kan umpamanya. Hilang. Kena ruh. Kerana mungkin dia ikhlas, tapi dia tak kena belajar lagi untuk ikhlas. Kita kena belajar lagi untuk ikhlas. Hatta niat ada semua. Sebab tu saya kata, kita tengah kita semayang, bukan saja nak semayang tu kena ada niat yang salih. Lillahi ta'ala. Nak rokok, nak sujud kena ada niat. Tengah-tengah kita duduk tengah solat, tengok-tengok orang tendang bola. Bola main, kita tunduk pada, kita tunduk. Kita tunduk, rokok tu kan? Tak boleh, tak sah. Sebab kita bukan tunduk kerana rokok, kita tunduk kerana elak bola. Kerana niat dalam pergerakan hendaklah lillahi ta'ala dengan maksud tujuan salat. Dengan maksud tujuan salat. Maka dia kata para sahabat radhiyallahu anhum, maka belajar bagaimana nak perbetulkan masalahnya. Kemudian yang ni penting. Amalan ada rukun dia. Rukun hak pertama bagi amalan apa dah? Niat yang sadiqah, niat yang betul. Itu yang kita belajar niat tu. Sekali saya nak kembangkan di pintu. Rukun yang kedua bagi amalan, antakuna suratul amal masyru'ah ghaira mubtadi'ah, dia panggil. Hendaklah amalan itu sesuatu yang masyru', sesuatu yang Allah dan Rasul ajak, bukan sesuatu yang diada-adakan. Kadang-kadang niat betul, tapi Tuhan tak ajak, tak boleh. Kita semayang hari ni hari apa? Hari Selasa. Kita semayang sunat malam Selasa. Sebahagian buku Jawi lama kata ada sunat malam Selasa. Bahkan buku-buku Arab ni saya malah nak sebut lah, ada juga sebut. Tapi tak ada dalam hadis. Semua solat yang menyebut tentang malam-malam tertentu, solat tertentu, sunat malam Selasa, sunat malam Rabu, fadilat sunat malam Selasa, malam Rabu, malam Khamis, semua ini tidak pernah ada satu hadis yang sahih. Tak payah tanya dah, kita habaq. Ha ni malam Rabu, malam Ahad, tak payah tanya dah, kita habaq. Ada je kaitan dengan hari ni? Tak ada. Bahkan ada hadis yang Nabi larang, la takhussu lailatul jumu'ah bi salawatin min baini layali. Jangan kamu khususkan pada malam Jumaat itu dengan satu solat, bi salatin, dengan satu solat yang tak ada pada malam-malam lain. Hadis Muslim. Tak ada. Tak. Niat saya ikhlas. Ikhlas pun tak boleh. Sebab apa? Tak sama dengan, tak dimasyru'kan. Nabi tak ajak. Setengah orang dia kata, ada bukti ke Nabi larang? Ni soalan ni salah. Soalan ni salah. Kalau dia ada dua dalam hidup ni. Satu perkara yang membabitkan berhubung dengan amal ibadah. Amal ibadat ni tak boleh buat melainkan kena ada dalil. Satu membabitkan apa yang dikatakan kehidupan harian. Hak ni semua boleh buat kecuali ada dalil kita tak boleh. Kita jangan campur. Contoh, saya sebut banyaklah yang ni. Nak peringat baliklah kot lupa. Nak makan landak. Atau nak makan apa? Nak makan apa? Binatang apa? Tak ada sini, tak ada negeri Arab. Ayam serama ke? Ikan apa ke? Semua ni boleh. Lagi mana tak ada dalil yang kata tak boleh. Nak pakai kebaya apa ke? Nak pakai baju Melayu ke? Baju India ke? Semua boleh.
Sehingga ada bukti yang menunjukkan tak boleh. Nak buat rumah ala Minangkabau ke, ala Jawa ke, semua boleh. Sehingga ada bukti yang kata tak boleh. So orang hak kata tak boleh, dia kena main dalil. Kita tak payah duk kalut. Pasal asal kehidupan ni Tuhan cipta untuk kita. Dia cipta wa khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Semua dia cipta untuk muka bumi ni. Ambil gambar. Qul man harrama zinatallah allati akhraja li'ibadihi wat tayyibati minar rizq. Katakanlah siapa yang berani mengharamkan perhiasan Allah dan benda-benda yang baik yang dikeluarkan untuk hamba-hambanya, rezeki yang baik. Siapa berani? Tuhan bagi. Ambil. Nak pakai kepiah sengit, kepiah bulat, kepiah hitam, kepiah hijau, baju apa, tak apa, pakai. Lagi tak ada dalil. Lepas tu main bubuh salib, tak boleh. Pasal jadi tasyabbuh dengan orang bukan Islam, dia tak boleh. Pasal ada dalil. Man tasyabbaha biqaumin, tak boleh. Tapi ibadat tak boleh. Kita ada masalah. Tu imam berebut. Satu imam kata dia nak jadi imam Jumaat, seorang lagi pun kata nak jadi imam Jumaat. Kita kata Tok Imam, kita selesai macam ni. Kita buat dua, satu semayang Khamis, satu malam Jumaat. Hang ambil malam semayang Khamis, hang ambil malam Jumaat. Hang khutbah hari Khamis, hang khutbah hari Jumaat. Tak boleh. Sebab apa? Sebab tak ada dalil. Puasa Ramadan. Ramadan zaman Nabi tak apa depa iman kuat. Kita iman tak kuat zaman ni, kita buat puasa Syawal lah sekali, ataupun puasa Syaban sekali sebulan. Kita wajibkan. Tak boleh. Kerana tak boleh. Amal ibadat mesti mai daripada Allah Ta'ala. Kalau nak kira ikhlas, cukup kepala, baju kuning, kaki tak pakai kasut, duduk di kuil, lagi ikhlas. Nikah pun tak. Benda tersedak atas muka bumi. Dia tak ni. Tapi ikhlas tak ada. Tak berdasarkan syariat. Tak pakai. Tak pakai. Maka dua benda ni penting. Kata Abdullah bin Mas'ud, la yanfa'ul qaul illa bi'amal. Tak beri manfaat perkataan melainkan dengan amal. Wala yanfa'ul qaul wa amal illa bin niyah. Tak beri manfaat perkataan dan juga amalan melainkan dengan niat yang betul. Wala yanfa'u qaul wa amal wa niyah illa bima yuwafiqus sunnah. Tak memberi manfaat perkataan, amalan dan niat melainkan apa yang sama dengan sunnah. Ada orang main jumpa saya, dia sembang sikit. Dia kata, boleh tak kalau program-program kita ni kita tak sodok sebut macam ihya sunnah, nak hidup sunnah. Ada orang takut ni nak. Saya kata macam mana jadi takut? Dia kata sunnah ni makna dia lain sikit. Sunnah ni tak ada, dia tak ada sunnah mufti. Jangan ikut apa saya buat, ikut hak Nabi buat. Tak ada sunnah tok guru ke, tok syekh ke, tak sunnah belaka. Sunnah ni hak Nabi. Hak bawah sikit al-khulafa' ar-rasyidin. Syekh tu hebat mana, ceramah pandai mana pun, perkataan dia tak jadi hujah. Melainkan perkataan itu dia sandang dengan dalil daripada Quran dan sunnah. Dia sandang dalil dengan Quran dan sunnah. Sebab itu kita jangan heran, na'udzubillah, bila kita balik ke akhirat kelak, ada orang buat amal kita nampak banyak, bila balik Tuhan tak kira. Na'udzubillah. Allah kata wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami ambil balik apa hak depa amal segala amalan, kami patah balik, kami jadikan dia bagaikan debu yang berterbangan, tak manfaat. Allah, kita takut. Kita ni tuan-tuan, saya lah, tu imam ke apa, zahir orang sangka husnuzon orang. Alhamdulillah atas sangka orang sangka kita baik. Masya Allah baik, Masya Allah orang baik. Sangka orang.
Hak mana orang sangka kita baik itu, kita di sisi Tuhan belum tentu lagi baik. Saya dulu saya kata, saya hak main duduk mengajak di sini belum tentu baik daripada tuan-tuan duduk di bawah. Mungkin saya duduk sini mengajak nak belagak ya ke? Nak riak aja, nak tunjuk pandai ke? Ataupun dah aku jadi mufti nak buat jana habis mengajak habis. Tuan-tuan hak mai mungkin jauh lebih ikhlas, mai parking kereta susah, mai naik dengan motor masuk penuh duduk sampai ujung sana, mai juga gagah kerana nak mai mengaji. Tuhan Maha Adil, masya-Allah. Syurga ni tak duduk dengan jawatan manusia, tapi duduk dengan hubungan manusia dengan Tuhan. Dunia macam lakonan lah. Orang tu mengaji tak pandai, tapi dalam filem tu dia jadi profesor. Kita sembang di luar, bodoh tak sangka. Orang letak, orang ni. Kawan ni jadi ni jutawan, duduk di luar miskin, pinjam duit alung lah. Berlakon dalam filem tu, dia punya Allah. Korek kubur, gali kubur. Luar kita tak tahu, Allah Alam. Ini semua manusia tu. Hakikatnya hak luar lain. Saya selalu sebut dulu sama macam kita dulu. Kita bermimpi ya dalam hidup. Orang susah, tak ada rumah, tidur di pangkin atas bangku di taman, lena, mimpi jadi raja, mimpi jadi orang besar. Pagi-pagi orang kejut dia, bangkit-bangkit buka mata, tak ada rumah, tidur berhembun. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu datang mai balik kepada Allah Ta'ala sendirian macam mana kamu diciptakan pada kali yang pertama. Tak ada mai dari akhirat ni sahibu samahah, sila duduk tang ni. Sahibu masalah duduk sini. Syekh ustaz, tuan imam, tuan imam punya bakih tang ni, tak ada lah. Dunia macam mana? Tafaddal syekh duduk di depan, kursi depan, kereta lah apalah. Dunia. Hakikat di sisi Tuhan. Mungkin hak duduk paling selekeh belakang, kasut pun reput, di akhirat kelak dia duduk syurga jauh pada tinggi pada kita. Tuhan Maha Adil. Maha Adil Allah Azza wa Jalla. Sebab itu masya-Allah dunia. Ta'is abdud dinar. Celaka tuan punya harta. Orang yang gila harta. Ta'udzubillah. Maka Nabi SAW dalam banyak benda semua Nabi ajak supaya Nabi ingatkan kita, supaya kita kaitkan amalan ini dengan harapkan pahala. Setengah orang dia pergi mengaji sufi telajak, dia kata harap pahala syirik. Allah, kacau. Telajak soleh, terjun gaul. Man sama Ramadan imanan wahtisaban ghafarallahu wa ghafira lahu ma taqaddam min dhanbihi. Man sama Ramadan, siapa yang berpuasa bulan Ramadan imanan, kerana iman, wahtisaban, harap pahala. Balik besok tak bawa balik semua ni. Gelaran Datuk ke Datuk Seri ke Tan Seri ke, semua orang balik tak ada ke Tuhan. Kok malaikat kata Tan Seri duduk belah sana, Tan Seri tak ada, Datuk Seri duduk nak Datuk, tak ada. Setengah kita di dunia ni nama ada Datuk, orang tak panggil Datuk, bengang gitu dalam majlis masam sampai ke sudah. Salam apa abang encik, hang boleh panggil kat aku encik, aku Datuk orang tu. Akhirat tak ada apa. Tak ada apa semua. Dunia kalau saya pelakih orang nama Datuk. Supaya kita ingat hakikat ini. Iman wahtisab. Sebab tu kadar amalan tak sama. Kerana niat yang tak sama. Dua orang duduk dalam semayang, satu baris ni panjang duduk solat. Semua pada teorinya mayang berjemaah pahala 27.
Sebab tu ada riwayat 25. Kerana kadang-kadang tak sama. Dan tak sama pula antara yang sembahyang, antara yang khusyuk dengan yang tak khusyuk. Duduk sebaris sama, tapi dia ni ingat lain, dia ni ingat lain. Dia ni ingat Allah, dia ni tak ingat Allah pun ada. Main masjid sama, jalan sama, pahala tak sama, dengan kadar apa yang tersimpan dalam dada dia, bukan dengan kadar apa yang bergerak pada tangan dia. Sebab tu tuan-tuan, saya kata Allah ni maha adil. Kalau dia nilai kita dengan keturunan, letih kita. Kalau Allah nilai kita dengan kekayaan, letih kita. Kadang-kadang saya sebut tuan-tuan, selalulah, kaya miskin ni, mengaji jugalah, tapi saya nak tazkirah lah untuk diri saya tuan-tuan juga. Kaya miskin ni bukanlah kerana bijak kita sangat. Ramailah orang atas muka bumi ni kerja sungguh lagi. Kanak-kanak di Afrika kecil-kecil kena kerja dah. Buruh kanak-kanak, tuan-tuan tengok, jadi masalah dunia. Budak kecil-kecil umur 5 tahun dia pekerah, katok batu apa semua, dapat makan sesuap nasi. Anak kita duduk di rumah, duduk main game, makan tak kaya, tak sangka-sangka sampai tak boleh nak bangkit. Setengah orang duduk saja main dengan tulis tapen ya. Nah, ada orang pagi-pagi bangkit dah, masuk turun sawah, masuk pini kebun getah, toreh getah, rimau terekam kat belakang mana apa ni. Pagi-pagi semayang subuh, kot kita kata hang semayang korang kot pahala korang, jangan cakap macam tu. Hang semayang korang kot rezeki korang, jangan cakap macam tu. Dia kadang-kadang semayang dah subuh, lepas semayang turun dah, pi dapat getah berapa helai, dapat 5-16 ringgit sehari. Hak duduk saja pang sembang, dapat rezeki punya. Tak kerana kebijaksanaan kita. Tuhan marah kat Qarun. Sebab apa? Kaya satu hal. Innama utituhu ala ilmi indi. Qarun kata, sesungguhnya apa yang aku dapat ni pasal aku punya kebijaksanaan. Jangan macam tu. Supaya Allah Ta'ala berkati hidup kita. Maka setiap orang dibangkitkan berdasarkannya. Dalam hadis Nabi cerita macam mana orang kena bala, kena gempa. Allah bila bala, gempa semua kena. Macam tsunami, dia mai semua kena. Macam banjir lah juga kan, dia mai semua kena. Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi. Ni penting, isteri cerdik. Kalau isteri duk boleh tiang, duk pergi shopping apa ni. Aisyah radhiyallahu anha, dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya, wahai Rasulullah, kalau dah semua pakat kena bala belaka, macam manalah? Pasal katalah satu kampung ataupun satu negeri kena bala, macam Aceh tu kena bala. Mungkin ada benda hak Tuhan nak marah kat depa ke apa. Tapi bukan semua orang jahat, ada juga orang baik. Betul tak? Kata kena satu angin kuat, ribut pukul, orang hak baik duk celah-celah tu kena juga. Cuma moralnya kita jangan duk pergi berkawan dengan orang jahat lah. Tapi mungkin kita baik, rumah kita tentu nak pindah tak ada duit, pukul dengan angin, Tuhan kena dengan kita sekali. Aisyah tanya Nabi macam mana. Nabi SAW kata summa, Nabi kata semua kena, summa yub'atsuna ala niyatihim, kemudian di hari kiamat kelak Tuhan bangkitkan semua atas niat mereka. Atas niat setiap orang. Hak mana niat elok dapat elok, yang mana niat tak elok dapat tak elok. Niat ni dia boleh ubah banyak benda. Sujud amalan yang paling dekat dengan Tuhan, betul tak? Tapi sujud kepada selain Allah Ta'ala paling syirik dan dosa paling besar. Benda sama tapi niat mengubah. Hatta benda adat, kebanyakan ni kahwin belaka, minum makan. Hari kita makan lagi, orang Melayu hebat, kedai makan paling makmur sekali. Tuan-tuan, kita negara hebat. Apa makanan di dunia hak tak ada kat kita? Siam punya kita curi, India punya kita ambil, Cina punya kita sapu, Melayu punya berada. Semua hak dunia ni kita makan.
Makan ni ada orang dia bersungguh, tak, Allah pun tak larang kita makan, nikmat Tuhan bagi. Cuma dia tak sama antara orang. Ada orang dia makan kerana dia makan sedap, tapi dia ingat makan kadar-kadarnya, dan aku kerana bila sihat ni bolehlah pergi ibadat, boleh apa. Kalau tak makan tak elok, tak sihat, tak boleh nak bangun ibadat, nak pergi masjid tak boleh. Dia makan, kita makan, dia dapat pahala, kita tak dapat. Nikah, semua orang nak perlu isteri. Orang bukan Islam pun kahwin juga. Tapi siapa yang menikah, dia kata menikah ni nak elakkan supaya duk pergi buat maksiat. Kok dengan menikah ni lah juga dapat anak zurat yang soleh, dapat pahala. Orang lain kahwin juga, dia kahwin juga, dia pahala lebih. Setiap kali dia tengok isteri dia, teringat Allah, ni selamat aku daripada buat maksiat. Kok lah kita ni boleh dapat anak soleh, anak-anak ni bakti pada Allah Ta'ala. Saya kadang-kadang itu teringat, Perlis ni negeri kecil, tapi tanah banyak ia pasal. Kena kempen supaya orang anak banyak pasal, baru rakyat kuat sikit kot. Macam mana? Tapi kena anak yang kualiti, anak yang saleh dan berkualiti. Dapat 5 anak, 5 duk minum ayak ketum, penin. Nabi kata, idza anfaqa ar-rajul ala ahlihi yahtasibuha fahuwa lahu sadaqah. Dalam hadis Bukhari, bila satu orang belanja untuk isteri dia, dia harap pahala. Pergi beli nasi, beras, bawa balik rumah, ni beras ni, niat lillahi ta'ala. Nabi kita dapat pahala. Kita kadang-kadang kata, hari ni aku buat sedekah sikit, hari ni aku dapat pahala, buat sedekah sikit. Sampai sedekah, jumpa ada orang aku pergi bagi sedekah. Sebenarnya kita boleh sedekah, bagi kat isteri tu pun sedekah tak? Kadang-kadang konsep, saya kata hari tu, konsep agama tu nak kenal luas sikit. Masya Allah, kawan tu mati duduk tengah sujud. Bagus ya. Pasal apa? Nampak mati duduk tengah beribadat. Tapi kalau dia tu naik motor, nak pergi cari rezeki pagi-pagi, mati accident, tengah ibadat ke tak? Ibadat ke tak? Ibadat. Tapi kita tak apa perasan dengan yang tu. Yang ni kita nampak lagi. Bukan kata yang ni lain sekali. Yang tu hebat tu. Silat-silat dia dapat pahala syahid tu. Sebab apa? Sebab dia keluar cari rezeki, dia ibadat. Tapi oleh kerana ibadat kita ni hak duduk di masjid je, maka kita tak sangka yang tu ibadat. Pelajar yang duk main ni, negeri Perlis ni ke mana ke, masuk universiti kena belajar. Ada macam-macam orang. Ada yang belajar kerana dia nak kerja, nak dapat rezeki yang halal, bolehlah juga. Ada yang dia pergi belajar bidang hak susah, dia kata orang Islam kurang bidang ni, saya nak kena pergi ambil. Oh, dia pahala tinggi. Tapi ada orang belajar agama ni tak betul. Pak dia kata ni, aku ingat hampir ambil bidang agama, aku tengok ustaz-ustaz lah senang. Kalau agak-agak ceramah tak boleh, jampi. Kalau jampi tak boleh, ayak RM1 jadi RM5. Jadi banyak benda hang boleh jampi. Tak boleh apa hang jampi tiang, depa main pegang. Pantang ada benda jampi habis. Sabun pun jampi. Niaga nombor ekor haram, tapi meniaga agama lagi haram. Bukan kata tak ada jampi, tapi sampai berlebih-lebihan jampi ni. Saya sebut tadi kat guru takmir, sampai orang tak bagus pun boleh jampi. Orang sesat boleh jampi. Mai jampi, minum sikit. Minum. Astaghfirullahalazim. Oi. Kalau boleh macam tu Nabi tak pulun. Para Nabi tak mati ke perang eh. Nak mati buat apa, berjihad. Kata lah macam ni Quraisy. Kita berjanji tu. Sebelum kita nak perang macam ni, kita buat majlis-majlis bincang-bincang dulu, kita minum-minum dulu. Quraisy pun main minum, Nabi pun jampi sikit, buayak, minum-minum. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Muhammad tak berang kok, dia ikut hang lah. Kalau boleh jampi orang masuk Islam, jadi baik. Nak jampi pun ikut-ikut pada lah. Kemudian orang awam ni, dia tak kira, dia percaya benda-benda macam ni. Dia percaya kulat sunnah lah, mai kok mana. Kopi Nabi boleh buat
kopi Nabi. Nabi mana pergi Brazil makan kopi ni? Itu pentingnya hadis innamal a'malu binniyat. Tuan-tuan, kita na'udzubillah, mintalah lindungan Tuhan. Kita ni, manusia ni masuk neraka kenapa? Pasal apa orang masuk neraka? Saya sebutlah dulu tuan-tuan, pasal apa orang masuk neraka? Quran kata pasal apa? Pasal satu perkataan orang utara duk sebut. Dia panggil raplah. Hang raplah Orang boleh kata tu? Tak ada. Ni Penang mari. Hang ni raplah. Allah Azza wa Jalla kata, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha." Lagi, walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sesungguhnya kami sumbat masuk ke dalam neraka Jahannam katsiran minal jinni wal ins, banyak di kalangan jin dan manusia. Pasal apa depa ni? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ada qulub. Qulub ni ada jantung. Bukan hati. Hati duduk sebelah ni. Ada jantung. Mereka ni ada jantung. La yafqahuna biha, tapi tak ambil faham dengan dia. Tengok benda, faham benda jantung ni maksud akal nak bagi orang faham. Tengok tak ambil. Banyak kejadian berlaku dia jenis hak ni yang kata tak ada qasad. Orang pi berjalan, dia pun pi berjalan. Dia kata, hang pi mana? Aku dah tak ada kerja apa, dia ajak aku pi juga, naik kereta dengan depa. Ada orang mai rumah kita, ada apa? Tak tahu nak buat apa. Aku mai rumah hang. Wih, hang buang masa aku ni kata. Kan? Jalan tak tahu pi bawa kereta, tak tahu ikut kaki. Orang yang tak ada tujuan. Yang ni punca manusia boleh ghaflah. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ada qulub tapi tak boleh nak faham. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ada mata tapi tak tengok. Bukan buta. Tapi pasal apa? Tengok tapi tak ambil faham. Pasal apa tak faham? Dia tak mau bagi jalan otak dia. Dia tengok saja. Orang lain pun tengok juga. Sebab tu Quran suruh kita jalan. Afalam yasiru fil ard, tidakkah mereka jalan di muka bumi? Alam tara, tidakkah kamu lihat? Alam tara. Pasal apa alam tara? Alam tara tu banyak supaya kita lihat. Bukan lihat saja, lihat macam tu. Lihat dan ambil faham. Pasal kehidupan ini, saya kata kehidupan ini adalah keajaiban. Ahli ekologi kaji benda-benda sejarah ni, pakar ni, depa ni pergi ambil piring sekeping, tengok belik-belik ni, piring ni dah 2000 tahun ni. Oh, tahu kita piring rumah kita, bini kita beli bila orang tak tahu. Dia tengok, dia tahu piring ni 2000 tahun ni. Lepas tu tengok pi, oh ni di zaman dinasti apa ni, dia tahu. Sekeping piringnya boleh tahu. Kita bukan tengok sekeping piring, kita tengok alam keseluruhannya. Kita tak tahu kah kerajaan mana yang maha besar. Dengan sekeping piring orang boleh kenal kerajaan Cina ke kerajaan India. Dengan mata yang seluas Tuhan bagi, kita tak boleh tahu kebesaran kerajaan Allah Jalla wa'ala. Tapi kita lahum apa? A'yunun la yubsiruna biha. Ada mata tapi tak boleh tengok. Tak tengok. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka ada telinga tapi tak dengar. Bukan kata dia pekak, tapi hak tadi dia ghaflah, dia tak ambil apa? Dia tak ambil pusing.
Orang kata begini, aku tak mau nak fikir sangat saya, lagi banyak mengaji, lagi pening. Tu dia kata. Tuhan kata, ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternakan. Binatang ternakan, lembu. Lembu dia akan fikir. Dia seronok orang bagi dia makanan, dia orang bagi makan, dia bukan tahu. Kawan dia dulu duk makan dah sekali dengan dia, dah tak ada orang pergi sembelih lah. Dia duk syok macam tu kan. Ayam pun macam tu. Kan ni an'am ni lembu, kambing, unta dia macam tu. Tapi Tuhan kata balhum adall. Mereka tu lebih teruk lagi. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang yang ghaflah, orang yang tak ambil pusing. Tahu arnab? Contoh tahu arnab? Semua dah dengar arnab dah apa? Tahu sate arnab? Arnab tahu dah telinga dah tahu. Dia pusing kiri kanan tau. Arnab tu kurang-kurangnya kerana telinga dia yang ambil perhatian tu, dia selamat. Dia lari, dia masuk. Sebab tu dia punya sensor dia tu penting, binatang ni. Kita tak ada sensor tu. Dia Tuhan tak balhum adall. Depa lebih teruk lagi daripada binatang tu. Quran kata. Sebab apa? Sebab dia ulaika humul ghafilun, kerana ghaflah, tak ambil putus, tak ada niat apa dalam jiwa dia. Pakai ikut, tak pernah fikir apa tujuan aku ni, tak fikir. Itu yang kata penting, innamal a'malu binniyat. Bila dia tak ada niat, tak ada apa yang disematkan niat yang baik dalam jiwa dia, dia ghaflah. Dia ikut saja. Orang Islam dah berapa benda kena dalam dunia ni, dia tak kisah. Orang tak boleh nak buat apa. Israel bom orang di Gaza. Orang kata benda semua syarikat-syarikat yang sokong Israel ni, kalau kita confirm, kita kena pulau dia saja. Dia kata setakat aku pulau seorang tak jadi apa kata. Saya tak mau sebut nama syarikat lah. Ada satu syarikat main jumpa saya, tak tolong. Dia habaq sejak perang Gaza, jualan syarikat mereka turun 90%. Artinya kau tu tak beli, kau ni tak beli, kau tu tak beli, walaupun 2-3, tapi jatuh lah. Kalau kita kata orang ni beli sikit, orang ni beli sikit, orang ni beli sikit, banyak lah. Sehingga orang lagi, dia kata bukan dia bom kampung kita, dia bom Gaza. Tu lagi teruk. Atau mau luku pada dia orang 3 kali. Ini dia kata ghaflah. Ghaflah ni satu orang tak ambil pusing. Maka kita disuruh menyematkan niat yang baik dan i'tiqad yang baik di dalam diri kita, supaya kita pastikan innamal a'malu binniyat. Cuma saya nak sebut 1-2 perkara last, supaya sebelum kita sambung bahasan minggu depan. Niat ni duduk di mana? Di mana tempat niat? Di lidah ke di qulub tadi? Di qulub. Kalaulah kita nak bagi faham, ni aku bagi kat hang ni ikhlas lillahi ta'ala, tapi kita punya jiwa kita tak ikhlas, di sisi Tuhan ikhlas ke tak? Tuan-tuan dengar saya sahabat? Dengar sahabat? Di sisi Tuhan ikhlas ke tak? Macam semua takut ni, betul ke ni? Okey. Di sisi Tuhan ikhlas atau tak? Tak. Ada mulut sebut ikhlas, Tuhan ambil kira yang mulut ke? Allah Ta'ala ambil kira yang duduk dalam jantung kita? Dan duduk dalam kalbu kita, jantung hati kita. Maka niat ni, kalaulah kita, contoh nak bagi faham lagi, kita tahu kita Nabi tak lafaz niat ni, tapi saya nak buat contoh. Mai sekali waktu sembahyang Isya, kita pun ambil usolli, jenis geng usolli. Jangan marahlah.
usalli fardhu zuhri 4 rakaat. Allahu akbar. Mepah mayang, member dia kata, "Weh, mayang tak sah." Pasal apa? Aku terang-terang dengar tadi, kata usalli zuhur. Kan kita sembahyang Isyak. Oh, dia kata aku silap, tapi aku memang tahu mayang Isyak, tapi aku tersebut zuhur. Kira hak dia sebut ke, kira hak dia tak niat dah? Kira niat dia lah. Tapi kalau dia kata, "Loh, aku keliru antara waktu zuhur dengan waktu Isyak." Dia tak reject semayang lah. Tuhan angkat dah dia. Dia kira bengang lah. Hak tu dia tak termasuk dalam orang berakal. Kalau dia lafaz benda lain, tapi maksud dia benda lain, tetap sah. Faham tuan-tuan? So, lafaz tak kira. Yang kira apa? Yang kira yang ada di dada kita. Nak bagi faham ni? So, setengah orang, hak dia kalut tu bukan hak dalam dada dia. Yang dia duk kalut tu, dia kalut hak duk lafaz tu, pertama dia tidak sunnah, kemudian dia duk kacau orang sebelah. Dia pergi mayang di Mekah, usalli fardhu isya. Dia tak oleh kerana dia bukan bahasa Arab, dia tak faham bahasa Arab, dia tak tahu bahasa tu makna apa. Dia duk ingat sengaja tu kan. Usalli tu maksud aku semayang Isya. Jadi Arab sebelah kata, "Hana abang apa, aku pun Isya juga." Dia tak gitu kan. Jadi tempat niat di mana? Semua perbuatan kita ada niat. Jadi lafaz ini tidak memberi kesan kepada niat. Dan tidak diriwayatkan daripada mana-mana hadis Nabi menyuruh lafaz. Bagi amalan-amalan ini, salat, puasa tak benar, dan tak pernah diriwayatkan daripada mana-mana imam mazhab, sama ada Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, Malik ataupun Imam Ahmad yang suruh kita talaffuz dengan niat. Bahkan andaian Al-Imam Syafi'i kata walaisa kas-salah, dia kata, dia cakap tentang haji dan umrah, dia kata walaisa kas-salah la tasah illa bin nutq. Semayang itu tak sah melainkan dengan nutuk, melainkan dengan lafaz. Maka sebahagian orang mazhab Syafi'i kata, dan Imam Syafi'i kata, maksud lafaz tu dengan nutuk ucap tu ucap niat. Tak betul. Kata Al-Imam Nawawi. Imam Nawawi siapa? Ni Arba'in Nawawiyah ni, dia tokoh besar dalam mazhab Syafi'i. Dia kata sebenarnya galat hadha qail. Salah kalau kita faham macam tu, salah kata Imam Nawawi. Kerana yang Imam Syafi'i maksudkan nutuk tu bukan lafaz niat. Yang dia maksudkan nutuk itu ialah takbiratul ihram, Allahu akbar. Maksudnya semayang tak boleh lah. Puasa kita niatlah hati kita nak puasa, jadilah. Tapi semayang ni niat betul, tapi dia nak mula masuk dengan Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Tentu dah masa kita takbir tu tentu kita ada niat. Allahu akbar. Setengah orang duk kata, niat dulu ke takbir dulu? Dia keliru. Yang kata tak ada niat ni saya sebut dah dulu. Allahu akbar, duk tengah Allah, dia duk takbir banyak kali. Allah, kita pegang dia. Hang nak buat apa? Dia kata aku nak sembahyang Isyak. Ada niat lah tu. Yang hang duk 3-4 kali pasal apa? Patut kalau kita Allahu akbar, kita pegang tangan dia. Kita hang nak buat apa? Aku pun tak tahu benda apa aku nak buat, duk angkat tangan 3-4 kali ni. Sama ada aku nak takbir kerana gembira ataupun nak tampak nyamuk, aku pun tak tahu. Tu duk fikir ni. Dia tu memang ada masalah lah, dia tak semayang pun tak apa. Pasal dia tak termasuk di kalangan orang berakal. Tentu dah dia ada niat. Maka talafuz ni tidak disunnahkan oleh mana-mana riwayat yang menunjukkan sunnah kita melafazkan niat. Wallahu taala alam. Kita buka pada sisi soal jawab. Soalan. Saya nak ada soalan? Ya. Allahumma inni
Allah inni a'udzubika minan nar. Ya Allah, bukan Allah minan nar. Ya Allah, aku minta jauh daripada nar. Allahumma inni a'udzubika minan nar diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang berbagai, termasuk dalam riwayat yang sahih dalam Sahih Al-Bukhari. Sebahagiannya menyebut duburus salah ini Nabi sebut selepas daripada membaca tasyahud. Tasyahud ni lepas daripada kita baca tasyahud, iaitu orang Melayu kita sebut tahiyat lah. Lepas baca tahiyat, kita pun doa. Kita disunatkan kita doa, iaitu kita doa apa? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, sebagaimana riwayat azabin, wa min azabil qabr, wa min fitnatil mahya wa mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Sunnah untuk kita berdoa. Kemudian kita boleh doa yang lain yang kita mau. Dalam riwayat An-Nasa'i disebut summa yatakhayyaru minal kalami masya. Kemudian seorang tu boleh pilih apa-apa saja yang dia nak doa sebelum memberi salam. Itu tempat yang mustajab. Habis tu saya ni tak boleh. Kalau setengah orang dia kata hendaklah doa dalam bahasa Arab. Habis tu kalau saya tak boleh bahasa Arab, macam mana? Adakah Tuhan tak mau dengar? Waktu tu ustaz kata, makcik kena pergi kelas bahasa Arab. Makcik tu pun 80 dah. Boleh baca Fatihah elok pun elok lah kan. Takkan ku agama tak ada peluang macam tu. Sebab tu fatwa perleh sebut seseorang dalam solat dia doa dalam bahasa Arab. Tapi kalau dia tak mampu, dia doa dalam bahasa Melayu ataupun bahasa dia lah. Tapi taklah sampai kuat menjadi syiar semayang. Antara banyak tempat yang mustajab. Contohnya sujud mustajab. Kalau nak tunggu dia boleh bahasa Arab pula, lepas tu bahasa Arab tu bukan senang. Ada Arab Ami, Arab sendiri hak doa tu bahasa tak apa nak betul. Grammar dia. Ni kalau tidak nak piatok, ya Allah, jadikanlah suamiku hak nakai sangat ni jadi baik, nak cari dalam bahasa Arab pening juga dia, kan? Jadi dia doa tempatnya. Sehingga kan para ulama berbahas doa istikharah ni lepas pada semayang ke, lepas daripada solat bagi salam ke, ataupun sebelum memberi salam. Sebab nak bincang doa lepas semayang ni, apa yang dimaksudkan doa lepas semayang ni? Maka Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, dia berpendapat doa istikharah itu ialah yang kita Allahumma inni astakhiru bi'ilmika wa astaqdiru biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim. Doa-doa ni didoa sebelum daripada kita beri salam, selepas daripada kita membaca tasyahud. Dan juga ada sebahagian fuqaha yang faham lepas bagi salam lah. Maksudnya dua-dua tempat tu boleh. Kerana dia apa yang dikatakan doa selepas solat. Doa selepas solat. Jadi kadang-kadang kita jangan fikir hang ni tak doa langsung semayang, dia doa. Kerana apa maksud as-salat? Apa maksud solat? Apa maksud as-salat? Solat maksudnya doa. Doa. Jadi bila kita solat masa sujud kita doa. Betul tak? Doa belakang tu awal-awal kita doa dah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang kalau hak lain Tuhan tak bagi, semualah hidup ni, tapi dia bagi hak tu ya. Besar tak? Besar. Hak tu yang kita perlu pun. Kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, balik pada Allah Azza wa Jal. Tak ada orang tanya hal lain, kereta berapa biji. Orang tanya, atas sirat mustaqim ke tak atas sirat mustaqim? Sirat mustaqim ni jalan lurus, bukan highway. Orang Melayu kadang-kadang tak tahu, pergi negeri Arab dengar mengenai kuliah tu. Pergi Mekah sesat kan. Tanya Arab tak mana. Nak suruh tunjuk jalan, nak kata apa kat Arab? Dia kata, ihdinas siratal mustaqim. Arab faham. Ya.
Dia doa. Dalam Imam Ahmad, dia berpendapat dalam solat ni semua doa yang ma'thur, yang daripada Nabi SAW. Kerana kalau dia sebutlah Arab pun, hakikat maknanya makna juga, bunyi je Arab. Jadi oleh kerana solat ini bukan dalam bahasa, melainkan semua dalam bahasa Arab, tak bolehlah dia sujud-sujud, ya Allah ya Tuhanku, bagilah anakku, sampai satu sah dah dengar. Antara dia dengan Tuhan lah. Tapi bila kata doa, bukan dia simpan dalam hati, mungkin dia sebut diri dia dengar. Tapi janganlah jadi syiar. Tak boleh dalam kunut ke dia sebut dalam bahasa Melayu. Antara dia dengan hams, dia kata, antara dia dengan Tuhan. Dia, tidaklah baks, tidak menjadi masalah dalam hal itu. Tidak. Solat ni doa. Kita antara dua sujud kita baca apa? Rabbi ghafirli warhamni, kan? Warzuqni. Itu semua doa. Kita doa. Sebab kita sebab tu baca sikit buku-buku tentang solat ni. Jangan duk pakai lesen lama. Aku solat lama dah, tak payah tengok lah, tak hari ni lesen dah. Pergi mengaji sikit fiqh solat ni. Seorang perempuan kematian suami masih dalam tempoh iddah, adakah boleh dia keluar ke masjid untuk mencari ilmu? Asal apabila wanita di dalam iddah, dia duduk di dalam hidak, dia panggil, dia duduk dalam, orang panggil berkabung lah. Dalam tempoh itu dia hendaklah 4 bulan, 4 ashur wa 10, 4 bulan 10 hari. Dia tidak keluar daripada baituz zauj, iaitu rumah perkahwinan, rumah suami dia lah. Dia tak keluar melainkan dengan keperluan tertentu saja. Seperti dia nak cari makan, keselamatan, ataupun dia jahil tentang hukum hakam syarak, yang kalau dia tak keluar pergi dengar, nanti dia tak boleh. Tapi kalau sekadar nak pergi dengar forum lawak-lawak saja kan, dia tak pergi. Melainkan tapi dia ni semayang tak apa nak erti. Minggu ni ustaz ajak pasal semayang, dia semayang tak apa erti. Kalau dia duduk dalam rumah tak keluar, fardu ain dia tak lepas, dia keluar. Sebab apa? Amalan ini Islam i'tiraf sebab nak jaga nama suami dan nama isteri itu sendiri. Orang tak nampak amboi, mati-mati suami dia tak sangka supaya nampak bahawasanya jaga perasaan. Pertama, saya sebut ni dalam sikit. Pertama, dia jaga hati family suami, anak-anak suami, kawan-kawan suami yang mungkin baik, dan suami itu sendiri. Suami ini mungkin dia balik, tapi dia tahu, kemungkinan untuk dia tahu tak mustahil. Sebab itu bila kita pergi ke kubur, apa kita buat? Adakah kita, Nabi kita, Aisyah tanya Nabi, kalau pergi kubur nak buat apa? Nabi tak kata Al-Fatihah, Nabi tak kata. Nabi suruh kita bagi salam. Kita kata Assalamualaikum ya ahli diyari minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita baca untuk dia. Kita bagi salam, dia dengar ke tak? Dengar ke tak? Dengar kan, kalau tidak. Kata Al-Imam Ibn Qayyim, takkan Nabi nak suruh bagi salam kat kayu dengan batu? Pasal dengar Nabi suruh bagi salam. Kalau tidak, padan dengan doa je, kan? Artinya mereka dengar. Oleh kerana mereka dengar, maka berarti orang yang mati kemungkinan tahu juga apa yang berlaku. Bukan kata balik duk makan laksa kuno ya roh, tak ada lah, merepek lah tu, kan? Tapi maksudnya mereka mungkin tahu. Tapi suami kita ni insan. Hak kita tengok ni, tengok saya tengok tuan-tuan ni form saja, tubuh saja. Tapi hakikatnya yang kita hormat, yang kita apa, di sebalik tubuh tu, orang tu. Kalau sehingga tak ada apa tubuh ni tubuh je. Sebab itu bila tubuh tu keluar, bila roh keluar, matilah. Apa yang ada di sebalik tubuh tu? Kita kau hormat kepada kulit-kulit dia ke? Diri dia, nafs dia yang ada di sebalik badan dia. Yang mana satu kita hormat? Diri tu. Diri itulah yang sebenar. Tubuh mati, hancur, kita tak hancur lagi di sisi Tuhan. Kerana sebab yang duk tengok, yang tuan-tuan nampak ni, yang nampak ni kulit saya, muka saya. Tapi di sebalik kehendak nak bercakap, kehendak nak ni,
diri saya yang tersimpan di dalam tubuh ni. Diri ni kalau cabut tak ada habis. Habis. Jadi diri ni tak mati. Diri ni tak mati. Lepas tu dia tengok amboi. Baru je aku mati 2 hari. Bini aku pergi shopping bag dah. Contohlah kan. Pergi dandan rambut dah kan. Contohlah kan. Contoh. Jadi perasaan kemanusiaan tu sakit lah. Sebab tu Nabi tak bagi kasar dengan jenazah. Bukan kerana jenazah duduk situ. Kan? Kita tak lah mati dah. Dia akan rasa apa? Hang tahu itu dah celup-celup melayang kan. Tak. Kerana bagi tubuh tu ada roh dia. Roh tak duduk di situ. Tapi roh mungkin tahu. Hang kena hormat ke dia. Kerana masa dia hidup, yang kita hormat dia tu lah. Orang tu tua muda kadang-kadang orang tak kuat dah. Tapi kita hormat. Bukan hormat kat tubuh dia. Hormat kepada dia yang ada di sebalik dia. Kenapa? Tubuh sama. Tubuh, tangan, mata. Tapi kenapa yang ni kasih sayang lebih, yang ni kasih sayang ke orang, yang ni pemarah, yang ni hati dia baik. Apa yang ada di sebalik tu? Yang ni suka kat kita, yang ni tak suka kat kita. Roh tu ajaib. Ajaib. Kita, kawan tu tak sentuh, kita terkejut kat satu orang. Dia tak sentuh kita. Kita demam. Mulut jadi pucat. Hang ni pucat mulut siapa? Aku duk teringat. Padahal kawan tu tak buat apa pun. Siapa yang takut tu? Tubuh ke roh? Roh. Roh ni punya keajaiban, kita tak tahu nak urai. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Mereka tanya engkau wahai Muhammad tentang ruh, kau jawablah ruh ini urusan Tuhanku. Yahudi duk tunggu, tanya Nabi Muhammad berapa soalan tentang Ashabul Kahf, tentang Zulkarnain, tentang ruh. Hak lain tengok jawab, tapi tangkis ruh ni kalau dia jawab, dia bukan Nabi. Tapi bila Nabi kata qulir ruh min amri rabbi, dia Nabi. Ruh urusan Tuhan. Pasal Tuhan saja. Tapi bila kita terlebih, ingat yang tu kita tak, ni kita jadi terlebih. Roh balik makan acar lah di rumah lah apa ni semua ni. Tabaruk dengan melukis corak capal, kopiah baju dan sebagainya. Dulu ada sebahagian ahli-ahli itu utama di belah Afrika. Mereka lukis capal Nabi dan semua, tapi tak ada riwayat macam tu. Sahabat-sahabat Nabi SAW lebih tahu lang sayang Nabi. Mereka tak bubuh pun di kepiah tu capal Nabi ke apa. Kalau kita bubuh lah sekadar seronok-seronok, kita tak kata tabaruk apa. Saja satu hiasan. Ada hiasan bunga, ada hiasan ni daun, kita ambil hiasan capal tu. Tak ada lah masalah. Tapi bila kita ada i'tiqad, maka dia jadi masalah. Gambar capal ni lah jadi berkat. Masalah. Kerana apa maksud berkat? Tuhan turun satu kelebihan. Bila kata Tuhan turun kelebihan, kita nak kena tahu bila kita janji kelebihan ni dengan Tuhan. Kalau Nabi tak habaq, semua orang tak habaq, kita tahu, kita ajaib. Sama ada kita dapat wahyu ataupun kita dakwah sesuatu yang kita tidak ada ilmu mengenainya. Wajibkah bermazhab? Tak nak jawab ni. Wajib bertanya kepada orang yang berilmu jika kita tak tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang ada ilmu jika kamu orang yang ada zikir, ada pengetahuan jika kamu tak tahu. Tuhan tak habaq. Kalau hampa orang Malaysia, hampa tanya orang Syafi'i je. Dia tak kata. Ahlul ilm ni ahli ilmu belaka. Sahabat Nabi semua ahli ilmu, semua tabi'in yang mai kemudian belajar belaka. Tak pernah satu orang pun di kalangan sahabat habaq kata, ni hang kalau mai mengaji dengan aku, hang jangan pergi mengaji dengan orang sahabat lain. Tak ada. Sayyidina Umar hebat, dia tak pernah kata benda tu. Sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud hebat, dia tak pernah kata kalau dah mengaji dengan saya jangan duk pergi tanya Abdullah Abbas pula. Dia tak kata.
Abdullah bin Abbas hebat, dia pun tak kata kalau dah mengaji dengan saya jangan pergi tanya dengan Abdullah bin Umar pula. Dia tak kata, padahal depa tu ada lain sikit pandangan. Tak kata. Mai orang kemudian kata kalau mengaji dengan mazhab saya jangan pergi mengaji dengan mazhab lain. Kita sakan lagi ya. Imam mazhab tak kata. Hak kata ni hak kemudian lebih lajak daripada laju. Bukan salah ikut mazhab tu, tapi salah ta'assub tu. Salah duk kata kena satu. Kita kena ikut ahli berilmu. Imam Malik pun ahli ilmu juga. Imam Ahmad pun ahli ilmu juga. Kenapa kita hadkan ahli ilmu ni satu mazhab saja? Tentu buahlah. Maksudnya sebab tu perlih ni kita kira belakang. Kita kira belakang. Adakah kehidupan keluarga kita berakhir di dunia saja dan adakah akan bertemu semula di syurga nanti? Tuan-tuan macam mana mau? Yang ni kita cerita sikit ya kan. Last. Soalan ni lain kita bawa minggu depan. Syurga ni, pertama kita kena ingat syurga ni walakum ma tashtahi anfusukum walakum ma tad'un. Apa yang kamu tashtahi ni maksudnya syahwat. Orang Melayu kata orang Kelantan kata berahi. Apa saja hak kita teringin ni syurga ada. Kalau kita masuk syurga lah. Apa saja hak kita nak dia okmai. Kita hidup di dunia ni macam-macam jenis. Pertama ada kita hidup suami kita sayang tapi dia Tuhan tak sayang. Ada tak? Ada isteri kita sayang, Tuhan tak sayang kat dia. Kita mungkin masuk syurga, suami kita tak masuk syurga. Ada tak? Ada. Kita mungkin tak masuk syurga, suami kita masuk syurga pun ada. Jadi kalau kita terikat nak masuk suami isteri macam terlepas lah. Hatta Nabi Nuh dia tak boleh buat masuk isteri dalam syurga, betul tak? Jadi tak. Jadi adakah hak di dunia mesti? Juga tak mesti. Satu. Kedua, ada satu keadaan kita suami kita pun baik juga, kita baik. Tapi kita jemuhnya suami kita ni. Malah nak abang dia, aku dia kecil hati. Dia kata ni, kita esok no, masuk syurga ada orang. Kita kata ya lah. Kalau boleh dengan orang lain bagus. Kita duk kata hati kita. Kita abang dia. Kau contoh lah kata, tapi kita tak pernah buat tak elok. Kita lemah. Kita dia ni cerewet sangat. Kita tak sayang kat dia. Contohnya. Dan kita niat, ya Allah Tuhanku nak masuk syurga dengan orang lain lah. Atas dasar Tuhan sebut apa saja yang kita teringin dia bagi. Habis itu suami kita teringin, Allah Azza wa Jal dia maha mengetahui siapa yang layak. Hari ini kita suka dengan dia, besok kita tak suka, bukan kena ke rupa sangat. Semuanya berkaitan dengan apa? Jiwa kita. Tuhan boleh bolak-balikkan. Ada orang benci kemudian sayang. Tapi hak masuk dalam syurga segak belakang. Syurga ni apa saja. Kalaulah kita sayang keluarga kita semua, kita nak tak seronok tak masuk syurga keluarga, Allah boleh wujudkan keluarga yang kita sayang dalam syurga. Yang semua ingatan kita tentang mana kesedihan akan hilang. Apa yang hilang daripada kita. Tapi ada dalam hadis Nabi cerita tentang ada orang masuk dalam syurga, dia teringat kawan dia. Contohnya, dia alim besar. Anak murid dia duk main mengaji, ikhlas, tapi nakal sikit nak murid dia ni. Pergi masuk, sangkut masuk neraka. Dia tanya Allah, ada seorang fulan duk main mengaji dengan aku, tak ada dalam syurga ni. Ambil dia ya Allah. Ada orang yang lepas daripada neraka kerana syafaat orang saleh. Sebab tu kita kawan dengan orang saleh. Kalau biar ada kawan orang baik-baik, cuba kira kawan kita, jangan semua teruk. Quran kata al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu ilal muttaqin. Kawan-kawan rapat pada hari kiamat kelak semua jadi musuh melainkan orang-orang yang bertakwa. Ni kawan baik ni duk sembang ni, tak lepas tak hari tak jumpa dia, Allah tak jumpa bini 3 hari tak apa, nak kena jumpa kawan tu. Tapi pergi ke akhirat kelak mungkin musuh kita. Kita duk cakap macam-macam dengan dia, Tuhan marah.
Kita hang duk terbawa tajuk tu ingat aku kena ni. Sebab tu kita jaga. Cari kawan yang saleh. Cari kawan yang baik. Kawan yang baik kena main tempat baik ya. Bila kita mati, orang sekarang ni pasal apa orang ambil kesempatan? Mati, cas duit. Sebab kita tak ada kawan saleh. Mati-mati ni hampa nak berapa orang ni mai? Dia kata kalau berapa orang untuk imam sesuai. Tuan-tuan tengoklah keluar dalam internet. Berapa? 4,000 apa? Sekali mati berapa ribu? Nak 40 orang. Tok Imam kata kalau ada 40 orang bagi 40 orang mai. 40 orang macam mana? Boleh Tok Imam? Bukan boleh saja, nak kena bayar ni. Lah seorang RM20 katakanlah. RM20 mai. Lah dia kata satu takbir RM5 kali 4. Mai. Kita duk kira sah banyak. Pasal ada hadis kita suruh sembahyang ramai. Tapi semua orang tu Allah. Allah. Dia duk teringatnya sampul tu. Berapa orang hak kata kat kita Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunlah dia, kesian kat dia. Kita kesian kat dia. Member kita mati, teringat kesian dah Allah, dia duk baik aku, duk pergi masjid. Aduh, aku kena pergi tengok. Semayang tu Allahumma ghafir lahu warhamhu. Kalau boleh 15 orang Tuhan terima 3 orang, 2 orang jadi ya. Tapi kalau umai 100 orang, siapa tak berasa apa doa kat kita? Siapa dia mati? Oh, tak apa. Dia seronok pula kita mati. Lega ada orang mati, ada sikit income. Sebab itu, cari kawan yang saleh. Cari kawan yang saleh. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla rahmati kita. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa la taj'al minna syaqiyyan wa la mahruma. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan, siapa-siapa yang rajin lah di kalangan tuan-tuan ni, bukan nak ajak buat bisnes, saya tak tahu. Cuba dia pergi beli buku hadis 40 ni, dia jual di luar masjid dengan jual dalam masjid. Hak main ni, hak mana tak ada buku boleh beli daripada dia, kan? Jadi hak kuliah-kuliah hak nak main kita ada. Satu lagi siri tentang innamal a'malu binniyat ni, saya akan tentang maqasid syariah dengan innamal a'malu binniyat, kemudian kita akan pindah hadis insya-Allah. Wallahu taala.